Seorang yang miskin, dia hampir kepada melakukan benda yang kekufuran. Sebab apa miskin? Dia mudah dijual beli. Beli tak tahu pergi tinggal tak mana. Yang tu masalah. Jenis yang panggil lagi tu tersuruh beli mahal-mahal. Orang bagi tak apa, kita simpan. Tapi kalau jenis nak pergi beli mahal-mahal, tak pergi pitok tak mana, nada-ada, buat dalam poket, tinggal dalam poket, basuh dengan baju-baju dalam mesin, elok. Jenis panggil lagu tu yang sama macam saya, mau ingatlah. Tak payah beli mahal-mahal sangat. Kita jimat-jimat sikit. Sebab apa? Kelalaian kita tu menyebabkan kita tak boleh nak bersyukur di atas menjaga nikmat Allah tu. Biar tak payah beli tak apa. Macam orang doktor ni makan ubat ni bagus, makan supplement ni bagus, makan ni. Saya kata tak boleh. Kalau beli mungkin makan sehari dua, betul tinggal sebulan. Sedap-sedap lah, luput dah tak ada. Jenis saya ni apa yang ada depan mata makan. Tak ada, tak payah makan. Senang, hidup pun bahagia, no? Sihat pun sihat. Alhamdulillah, senang lah betul. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menangkis fahaman sesetengah fahaman jahiliyah yang menyatakan bahawa perniagaan itu adalah unsur keduniaan dan tak boleh dicampur aduk dalam urusan ibadah. Bahkan dia tak faham bahawa perniagaan itu adalah sebahagian daripada jalan untuk kita menambah kewangan, dan bila kewangan kita stabil, kita punya ibadah kita pun stabil dengan Allah. Kan Nabi mengaitkan di antara kekufuran dan kesyirikan adalah benda yang sekali. Seorang yang miskin, dia hampir kepada melakukan benda yang kekufuran. Sebab apa miskin? Dia mudah dijual beli. Tapi bila dia ada kekuatan, kekayaan, dia ada kewangan yang stabil, dia ada perancangan ekonomi yang stabil, maka dia susah untuk dibeli, dia susah untuk dijual beli. Kenapa? Dia ada keuangan yang kukuh. Dan dia sendiri, dan Nabi pun sebut yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta, ataupun tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka Islam menganjurkan pada kita, mengajak pada kita untuk menjadi orang yang berkemampuan, orang yang kaya. Jadi kena jadi kaya. Dan jadi kaya, kita ni hati kita tu tak fikir sangat pasal harta, hati kita tu tak gelisah sangat pasal tak cukup duit. Dan akhirnya kita ni menjadi orang yang senantiasa nak memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita merancang dalam kehidupan. Dan dia sebagai daripada ibadah jihad. Dalam perniagaan sebagai contoh, berniaga yang kita duk war-warkan sebelum ni, Buy Muslim First kan, BMF. Itu satu jihad. Yang mana minta maaf saya sebut hari ini, pasaran kita yang menguasai barang mentah, menguasai barang-barang asas, gulanya, tepung lah, minyak lah, ayam, adalah di kalangan bangsa selain daripada orang Melayu Islam. Hari ini kita kena alihkan benda tu. Kuasa membeli adalah pada orang Melayu, tapi sayangnya kita membeli pada barangan-barangan yang bukan orang Melayu punya. Dan tak ada tu syarikat-syarikat yang Melayu yang boleh buat keluar satu produk yang lengkap seluruh barangan asas, daripada sabun, daripada ubat gigi, sampailah kepada bahan makan, bahan minuman, makanan segera, minuman segera, semua kebanyakannya main daripada orang yang bukan Islam. Tapi ada tanda halal kita tu buat tang tu halal boleh makan. Ini ada satu jihad, perjuangan kita untuk menghasilkan kuasa membeli itu dan juga kuasa yang menjual itu daripada seorang yang Muslim. Bila apa kelebihan seorang Muslim ni? Bila dia kaya, dia bayar zakat. Bila dia ada kemampuan, dia boleh sedekah pada orang ramai. Itu kelebihan. Tapi kalau selain pada bangsa yang lain, bukan bangsa Islam ataupun orang Islam, itu adalah kekayaan yang diwarisi adalah untuk menguatkan lagi mereka dan juga agama mereka. Itu adalah sebahagian daripada apa yang kita kena ikut contoh teladan. Contohlah, saya sebut tak apa kan, tak jadi isu lah tu. Hospital Lam Wahi, hospital swasta yang macam hospital kerajaan.
Hospital swasta maksudnya yang sibuk selepas hospital besar Pulau Pinang, yang paling sibuk hospital Lawai. Sebab apa orang boleh pergi Lawai? Sebab dia murah. Sebab apa dia murah? Dia ada yayasan Lawai ni, dan dia boleh bagi perubatan percuma kepada mereka yang tak berkemampuan untuk bayar kos pembedahan ke apa ke. Tapi kita tengok penubuhan dia tu tahun berapa puluh lama, kuat. Dia punya kebajikan dia punya sumbangan dia, bangsa-bangsa ada yang bagi sumbangan balik kepada hospital tersebut, sehingga kan yalah boleh gaji seorang-seorang doktor tu pun berapa puluh ribu. Betul. Di samping tu perniagaan apa? Meniaga ubat lah, farmasi tu. Dalam masa yang sama ada penyumbang-penyumbang yang untuk buat rebate cukai, ada yayasan. Mereka bersatu untuk membangunkan sebuah institusi perubatan yang kita orang Melayu ni pun bila pergi, saya pergi, anak saya pun banyak kali juga masuk situ, pergi duduk 2-3 hari tu, macam nak buat lah hospital Darul Hadis satu. Faham ni? Merasa macam nak buat hospital pula. Dulu nak buat mesti, bila duduk orang tu, merasa kena buat hospital ni. Hospital yang Melayu Islam punya, nurse kita Melayu Islam kita, doktor Melayu Islam kita. Dan ini peluang dakwah yang sangat luas. Kerana apa? Kerana orang yang sakit ni, dia kok mana pun kena pergi cari doktor, dan dia kena duduk hospital. Bila duduk hospital 2-3 hari, misi main jaga. Bila misi main jaga, tiap waktu solat misi pesan, "Cik, semayang lagi. Nak semayang macam mana ni ada lekat-lekat ni, bayar lah semayang." Boleh semayang. Ni kami ajak macam mana semayang. Ni kita alih kiblat. Saya membayangkan hospital yang mesra ibadah tu, tapi kos nak buat tu jenuh orang lah. Besar tu. Kalau boleh buat hospital tu, ya Allah, bahagia. InsyaAllah kita pasang pergi dan niat no. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Dan peluang, kalau contoh nak pergi masjid, sihat-sihat je. Ustaz mengajar ataupun ada kuliah maghrib, hak sihat-sihat pun main macam tak sihat. Duk menyandang di tiang, menyandang di dinding, menguap 3-4 kali. Tu lena setengah. Hak lagi bagus, lena berdawai sampai habis. Tu pergi masjid hak sihat, yang tak sihat, yang sihat-sihat, yang gagah-gagah, yang kuat-kuat, yang kaya-kaya ni pakai tak pergi ya. Tapi kalau sakit, kaya ke, miskin ke, buah ke, tak buah ke, nakal ke, tak nakal ke, semua akan pergi ke hospital. Bila pergi ke hospital tu, peluang paling cerah untuk kita servis betul-betul, dan dia keluar dari hospital tu paling kurang lekat semayang 5 waktu. Tu misi jelas tu. Paling kurang, orang kata apa, keluar hospital tu dia ada kesedaran, aku kena pergi masjid, aku kena pergi mengaji. Lagu tu. Jadi insya-Allah lah Darul Hadis ni ada, mesti ada hospital, semua ada lah. Tak tahu lah kan. Boleh cadang lah. Tapi sampai bila kita nak merealisasi tu, insya-Allah kalau ada rezekinya boleh berlaku, tak mustahil. Kenapa? Itu adalah sebahagian daripada kerja-kerja dakwah fardu kifayah. Tapi masalahnya tak semua orang mampu pula untuk bayar ribu-ribu. Dia pergi kat kaunter besaran, ni kalau masuk ni deposit saja kat 3,000. Dia 3,000 telai liok. Ni kalau apa-apa tadi, ni kalau contoh bedah ke 12,000. 12,000, ya Allah, 12,000 nak cari tahu mana. Ni kalau masuk tak kira harga lagi. Masuk dulu, beranak dulu. Lepas tu bagi bil. Allah, saya tak mampu, tak apa, free. Free tu selepas dicek ke apa tak, masuk sini. Dia ada satu orang yang menyumbang untuk tabung kebajikan. Hospital ni berjalan dengan baik, mesra muslimah, mesra ibadah, patuh syariahnya, kemudian berkebajikan pula. Tu kan peluang untuk berdakwah secara halus dan secara servis. Kita memberikan servis yang baik, dan insya-Allah ramai yang boleh terpesona dengan Islam kalau cara lagu tu lah. Sebab tu kena kaya. Bila kaya, dia boleh buat apa saja. Tapi kalau kaya tak ada iman, susah. Dia kena kaya, ada iman, ada ilmu, insya-Allah jadi benda yang baik-baik untuk maslahah ummah.